disebutkan dengan mad wajib muttasil. Kat sini kita kena lihat. Okey, di dalam cabangan kita kena tahu dulu, di dalam hukum mad ada dua cabangan. Sini kita akan buat nota. Okey. Di dalam hukum mad dia ada dua cabang. Yang pertama mad asli, hukum mad. Okey, dalam hukum mad kat sini kita lihat. Okey, dalam hukum mad ini ada dua cabang. Satu disebut dengan nama mad asli yang kita belajar minggu lepas, dikenali sebagai mad asli ataupun mad yang asal. Satu lagi dikenal sebagai mad far'i. Mad far'i. Mad far'i ini merupakan mad cabangan, yakni mad cabangan, disebut dengan mad cabangan. Mad cabangan ni banyaklah. Ada banyak mad yang kita akan belajar. Umpamanya nanti akan disebutkan yang pertama mad wajib, mad jaiz, mad lin, mad arid disukun, mad badal, mad tamkin, mad iwad. Lagi satu mad apa? Ini je kot. Ada 7 saja. Mad badal, mad tamkin, mad iwad, mad arid sukun, mad lin, mad wajib dan mad jaiz. Yang ke-8 mad lazim. Mad lazim. Ini semua kita akan belajar dalam cabangan mad far'i nanti. Di sini nanti kita akan belajar cara ataupun penerangan satu persatu. Mad asli kita dah belajar dah. Kita dah belajar mad asli. Yang ini kita akan belajar satu persatu. Mad wajib dan mad jaiz. Hari ini kita akan belajar dua bab, mad jaiz dan mad wajib. Apakah yang disebutkan dengan mad jaiz dan apakah yang disebutkan dengan mad wajib. Kita pergi kepada bab yang pertama dulu, yakni mad wajib. Pada ini kita pergi kepada bab terus, yakni mad wajib. Mad wajib ini termasuk di dalam cabangan mad far'i. Nak hukumnya namanya mad muttasil. Asal namanya adalah, kalau kita sebutkan kat sini, namanya asalnya adalah mad. Asal perkataan adalah mad muttasil. Perkataannya asal adalah mad muttasil. Ini kita kena tahu dulu, apakah yang dimaksudkan dengan mad muttasil. Dia ada dua, satu mad muttasil, satu mad munfassil. Di sini kita akan belajar asal perkataan mad. Dia tak sebut mad wajib, dia tak sebut mad jaiz, dia sebut mad munfassil dan mad muttasil. Di sini kita belajar bagaimana sebutan yang betul dan apakah itu benda hukum mad muttasil dan mad munfassil ini. Sebelum itu kita pergi kepada nota kita, insya-Allah, berkaitan namanya mad wajib muttasil. Okey.
Mad wajib muttasil terjadi apabila hukum mad bertemu hamzah di dalam satu kalimah. Mad wajib muttasil ataupun mad muttasil ini terjadi apabila hukum mad, apabila huruf mad sama ada alif ataupun waw ataupun ya bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Okey, baiklah. Kita pergi kepada nota kita. Okey, kita dapat tahu mad muttasil ini adalah pertemuan, yang pertama sekali secara ringkas, pertemuan huruf mad. Huruf mad ada 3 Apa dia? Yakni huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Ada 3 huruf sahaja. Yang pertama sama ada huruf alif, sama ada huruf alif ataupun waw ataupun huruf ya. Ini huruf mad. Pertemuan huruf mad bertemu dengan hamzah. Hamzah ni hurufnya beginilah, hamzah. Dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Di dalam satu kalimah. Bermaksud di sini pertemuan huruf mad, yakni alif waw ya dengan hamzah di dalam satu kalimah. Satu kalimah. Mesti dalam satu kalimah. Dia kalau berpisah, dia tidak akan jadi mad muttasil. Okey. Mad muttasil juga dikenali dengan nama mad wajib muttasil. Yang kedua, mad muttasil juga dikenali dengan nama yang kita selalu sebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Biasa kita sebut ni lah, kita tak sebut mad muttasil. Kita sebut mad wajib muttasil. Sebab apa namanya mad wajib muttasil? Kenapalah dibubuh wajib ni? Kenapa disebut wajib? Mengapa disebut wajib? Kerana kesemua ulama qurra, kesemua qiraat membacanya dengan bacaan 4 atau 5 harakat. Sebab itu kita baca mesti dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Kenapa disebut wajib? Disebut wajib kerana kesemua ulama qurra, ulama qurra ni adalah ulama Al-Quran. Kesemua ulama qurra membaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Membaca dengan bacaan 4 atau 5 harakat. Okey. Mari kita sama-sama lihat nota kita. Sebab itu dikata dinamakan mad wajib. Kenapa disebut mad wajib kat sini? Kerana kesemua imam qurra, imam bacaan Al-Quran, imam yang membaca Al-Quran ni, pakar qiraat ni, riwayat Qalun, Hafs, Warsh, Abu Ja'far, mewajibkan dibaca lebih daripada kadar mad asli. Kalau mad asli baca berapa? 2. Kalau mad wajib kena baca 4 harakat. Afdal ataupun yang utama 4 ataupun 5 boleh juga. Dinamakan muttasil kerana berhimpun huruf mad dengan hamzah
dalam satu kalimah. Sebab itu berhimpunnya hamzah dengan huruf mad dalam satu kalimah dan dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal. Baiklah. Di sini kita terangkan bagaimana. Okey. Dinamakan muttasil kerana bertemunya huruf mad dan hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Contohnya contohnya kalau kita lihat biasanya mad wajib akan ada lambang begini. Lambang begini bermaksud kita perlu membaca dengan agak panjang. Kalau ada lambang begini bermaksud dibaca 4 atau 5 harakat. Dibaca 4 atau 5 harakat. Kalau ada lambang macam itu dibaca 4 atau 5 harakat. 4 yang lebih utamakan 4 dulu. Ataupun kalau nak panjang sedikit pun 5 harakat saja. Tetapi 4 lebih sudah memadai. Sudah memadai. Baiklah. Kalau kita lihat 4 atau 5 harakat ini dibaca ketika wasal. 4 atau 5 harakat ini dibaca ketika wasal. Kalau kita nak berhenti, kita kena baca afdalnya dibaca 6 harakat. Afdal. Sekiranya tidak mampu, maka boleh baca 4 atau 5 harakat sahaja. Okey? Boleh dibaca sama ada 5 ataupun 4 harakat sahaja. Baiklah. Jika kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita pergi Al-Quran, biasa kita pernah baca ayat kursi. Biasa kita baca ayatul kursi. Biasa kita baca ayat kursi. Okey. Kita lihat di sini. Okay. Kita mesti pernah baca ayat ni. Saya tempelkan sekejap. Sebelum tu kita pergi kepada nota dulu. Kita lihat. Mad wajib muttasil wajib dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal, dan boleh dibaca 6 harakat ketika waqaf, dan dinamakan mad muttasil arid lis-sukun. Adapun jika hamzah tersebut berada di tengah kalimah ataupun ketika wasal, maka kekal bacaannya 4 atau 5 harakat ketika waqaf. Dia kata, adapun jika hamzah tersebut berada di tengah kalimah, hamzah tersebut berada di tengah kalimah, maka kekal bacaannya 4 atau 5 harakat ketika waqaf. Okey. Apa maksudnya? Kita lihat kat sini. Sebagai contohnya, okey, saya tempel di sini. Okey. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
maka di sini dibaca dengan bacaan afdalnya 6 harakat. Afdalnya 6 harakat. Jadi kita buat tulisan di sini. Okey. Jika waqaf pada perkataan sya itu, maka afdal dibaca dengan bacaan 6 harakat. 6 harakat. Okey. Maka sekiranya hamzah ini kita nak wasal. Contohlah kita panjang, ustaz, saya nak panjang, saya nak berhenti sampai ambil balik. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ustaz nak berhenti sampai sini, maka di sini dibaca dengan 4 atau 5 harakat saja. Ustaz, saya tak cukup nafas, apa tu, tak mampu nak sampai 6, Ustaz. Bolehkah saya berhenti pada 4 atau 5 sahaja? Boleh. Tidak ada masalah. Boleh. Okey. Baiklah. Di sini kita tuliskan nota. Dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal, yakni ketika bacaan bersambung. Wasal ni maksudnya bacaan bersambung. Dan boleh jika dibaca 6 harakat ketika waqaf, dan dinamakan mad muttasil, arid lis-sukun, dan dinamakan mad muttasil arid lis-sukun. Dinamakan ini mad muttasil arid lis-sukun. Itu sahaja. Maknanya kat sini jika dibaca dengan bacaan 4 atau 5 harakat lah, dibaca nak berhenti lah, kalau dibaca kat sini. Boleh dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal, tetapi kalau kita nak berhenti, afdal ataupun boleh juga dibaca dengan 6. Ustaz, kalau tak mampu nak baca 4 atau 5, boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Boleh juga. Tapi yang penting mesti kena lebih daripada 2. Mesti lebih daripada 2, sebab disebut wajib kerana kesemua ulama qira membacanya dengan kadar 4 atau 5 harakat. Maknanya lebih daripada kadar mad asli. Kalau mad asli 2, kita kena panjang lagi sikit. Okey? Itu sahaja. Kalau tak cukup nafas pun, Ustaz, 4, 5 pun tak boleh, 4 pun tak boleh, Ustaz, saya memang sesak nafas. Contoh. Okey. Panjang lebih sedikit daripada kadar mad asli sudah memadai. Maknanya kalau tak mampu, sebab untuk membezakan dia dengan mad asli. Okey, faham di sini? Okey. Kita lihat kepada contoh-contoh kita di dalam nota yang disediakan. Nampak contoh-contoh ni? Contoh-contoh mad wajib muttasil. Biasanya dibaca dengan panjang lah. Jaa awliyaa su'a yudhi'u si'a as-su'u ja'at si'at sa'a yasha'u. Biasa kita baca. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, biasa banyak hukum-hukum mad wajib ini. Biasanya dia akan satu kalimah. Biasanya dia berlaku pada satu kalimah.
Okey, contohnya macam ulaika. Okay, kita lihat ulaika. Ni kena baca panjang ni, 4 atau 5 harakat, kerana hamzah ini berhimpun dengan huruf alif. Ini huruf alif ni yakni huruf mad. Huruf mad kan ada 3, alif, waw, ya, berhimpun di dalam satu kalimah. Maka ula ini dibaca 4 atau 5 harakat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Sama juga. Wa ulaika humul muflihun. Sama juga. Dibaca 4 atau 5 harakat. Jangan baca ulaika ala. Dia akan jadi silap dalam membaca. Okey? Itu bab yang pertama, bab mad wajib muttasil. Ataupun lebih dikenali dengan nama mad muttasil. Kalau kita nak sebut mad muttasil pun boleh, nak sebut mad wajib muttasil pun boleh. Tapi biasa familiar kita akan dengar mad wajib muttasil. Baiklah. Sekarang kita pergi kepada bab pelajaran kita yang kedua, yakni mad jaiz munfasil. Kita pergi kepada yang kedua, namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Okey, baiklah. Kita pergi kepada nota kita, apakah yang disebutkan dengan mad jaiz munfasil. Dia lebih kurang macam mad wajib. Apabila huruf mad bertemu dengan hamzah, sama, tetapi pada dua kalimah. Tadi mad wajib, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, dia bergabung sekali. Yang ni pada dua kalimah. Okey, baiklah. Sebab itu kita kata mad jaiz munfasil terjadi apabila huruf mad bertemu hamzah. Sama juga, huruf mad bertemu hamzah tetapi dalam dua kalimah. Dinamakan mad jaiz kerana sebahagian daripada imam qurra mengharuskannya jaiz dibaca lebih daripada kadar mad asli. Ini saya akan terangkan. Okey, di sini saya akan terangkan. Baiklah. Kita pergi kepada nota kita. Okey. Yang pertama sekali, dinamakan yang ini berhimpunnya ataupun pertemuan huruf mad, yakni huruf alif ataupun waw ataupun huruf ya, alif ataupun waw ataupun huruf ya, dengan hamzah. Pertemuan huruf mad dengan hamzah, tetapi dalam dua kalimah. Dalam dua kalimah. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah. Okey, baiklah. Di sini kita akan terangkan dinamakan mad jaiz munfasil dinamakan mad jaiz munfasil kerana sebahagian ulama qurra, maknanya separuh, sebahagian ulama qurra membaca jaiz, yakni membaca dengan mengharuskan dibaca 4 atau
5 harakat. 4 atau 5 harakat. Biasanya dalam qiraat Syatibi, dalam riwayat Hafs an Asim tariq Syatibiyah yang kita baca ni, kita akan membaca dengan bacaan 4 atau 5 harakat. Dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal, sahaja. Ketika wasal sahaja, dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal sahaja. Ketika wasal sahaja, maknanya ketika ayat itu bersambung sahaja. Okey, baiklah. Sebagai contoh, kita bawakan Alif Lam Mim, ayat Al-Quran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan di sini. Walladzina yu'minuna bima. Kita lihat di sini bima. Okey. Kalau kita sambung, sebab perkataan yang pertama kita lihat bima satu perkataan, unzila satu perkataan. Bima ini ada alif dan unzila ada hamzah. Okey, siapa yang nampak? Nampak ya? Okey. Jika alif bertemu hamzah, dia ada lambang begini. Maksudnya kita kena baca dalam riwayat Syatibi 4 atau 5. Sekiranya wasal, sekiranya sambung. Sebab itu kita akan baca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Biasa kita akan baca panjang. Tetapi sekiranya kita, Ustaz, saya sampai bima saja saya dah semput dah, Ustaz, panjang dah, kita tak tahan dah. Maka kalau kita berhenti pada sini, pada bima, contoh, okey, kita berhenti pada bima sahaja. Kita berhenti di sini. Kita berhenti sini. Okey. Maka dia hanya dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Tidak perlu panjang dah. Sebab bila dia berhenti di sini, maknanya kita matikan dia di sini, dia tidak berjumpa dengan hamzah. Dalam istilah lain, orang yang mati tak boleh jumpa dengan orang yang hidup. Bila kita dah mati, kita tak boleh dah berhubung dengan orang yang hidup. Bila kita mati pada bima, maka terputuslah hubungannya dengan hamzah, maka hanya dibaca dengan bacaan 2 harakat. Lambang ini tidak dipakailah. Ia jadi mad asli. Dia akan jadi mad asli. Sebab itu bila orang baca pendek, contoh, orang baca pendek, contoh, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jangan kita kata salah. Jangan. Kerana mereka membaca riwayat yang lain. Dalam riwayat Hafs an Asim juga ada Tariq Jazari yang membacanya dengan bacaan 2 harakat sahaja. Sebagai contoh yang lain, saya bawakan, biasa kita baca surah ini dalam solat. Sama ada solat hajat, solat bukan hajat, solat maghrib, kita selalu baca qul ya ayyuhal kafirun. Mungkin kita pernah baca dan mungkin ada yang menghafalnya. Biasa kita akan baca
Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, biasa kita akan baca begitu. La a'budu ma ta'budun. Tetapi ada di kalangan para imam-imam, contohnya Syekh Abdul Rahman Sudais, dia membaca dengan bacaan 2 harakat sahaja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Biasa dia baca cepat. Biasa dia baca cepat. Kalau baca begitu bukan bermakna salah, dia baca qiraat yang lain. Tapi kalau kita riwayat Syatibi, sebab itu pentingnya ambil sanad ni. Bila kita baca, awak baca bacaan apa, tak adalah kita pun menggagau apa bacaan aku baca ya. Sebab itu kita kena tahu bacaan kita apa. Apa kita ambil bacaan dengan ustaz tu bacaan apa. Bacaan kita Hafs an Asim Tariq Syatibiyah. Hafs an Asim Tariq Syatibiyah. Kita akan baca panjang. Qul ya 4 atau 5 harakat. Ya. Okey. Baiklah. Sebab kalau kita tak tahu, imam ni baca panjang, imam ni baca pendek, mana satu ni? Kita pun ikut saja, tidak tahu apa-apa. Jadi akan menyebabkan kita yang jahil. Ya. Okey, baiklah. Di sini boleh dibaca. Sebab itu sebahagian ulama dia kata jaiz, mengharuskan membaca 4 atau 5 harakat. Seperti mana yang kita bacalah, kita akan baca 4 atau 5 harakat. Ya. Kita akan baca 4 atau 5 harakat. Okey. Kalau kita lihat di dalam ayat kursi pun sama. Contohnya, kalau kita lihat contoh di sini. Okey, kita ambil ayat kursi tadi. Okey. Contoh. Okey. Contohnya. Oh, kat sini tak ada. Sebab kat sini dia jadi dia jadi mat. Okey. Ini adalah ayat sini. Okey. Ini surah As-Sajadah. Di sini surah As-Sajadah. Okey. Kita lihat ya. Dalam surah As-Sajadah ada perkataan ma atahum. Ini surah As-Sajadah. Okey, kita lihat ma atahum ini apabila huruf alif, yakni huruf mad bertemu hamzah di dalam satu kalimah. Ma atahum. Kita buat nota sedikit di sini. Yakni apabila huruf alif, apabila huruf mad bertemu hamzah, maka dibaca 4 atau 5 harakat. 5 harakat. Okey. Dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal. Ketika
ketika wasal. Ini yang pertama. Yang kedua, jika waqaf jika waqaf pada kalimah ma contoh, maka dibaca 2 harakat saja. Baca 2 harakat sahaja. Dan termasuk dalam hukum mad asli. Termasuk dalam hukum mad asli. Okey, kalau kita tengok contoh kita sebagai contohnya, ini contoh. Okey. Baca ismun fasil, dia kata mesti dibaca 4 atau 5 harakat mengikut tarik Syatini yang kita baca ni. Jika waqaf pada huruf mat tersebut, jika kita berhentilah, tak cukup nafas, tak, saya tak tahan, maka kembali kepada hukum asalnya, iaitu mat asli, dan wajib dibaca 2 harakat. Contohnya lah. Okey, kita baca bima unzila ilaik. Tiba-tiba kita ayat baca bima peti saya ni, maka kat sini kita hanya dibaca 2 sahaja, hanya baca 2 harakat sahaja. Contoh macam fala ithma alaih, kalau sama kita baca panjang. Tapi kalau kita tak cukup fala, maka kat sini dibaca dengan kadar 2 harakat. Hukum jadi mad asli, kerana kita telah terputuskan dia, tidak menjumpakan dia dengan hamzah, seperti mana yang kita baca di dalam Al-Quran lah, surah Al-Baqarah umpamanya. Biasa kita baca surah Al-Baqarah atau baca Yasin dan sebagainya, kan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Biasa kita panjang, tapi ustaz saya tak cukup nafas, saya hanya berhenti sampai sini saja ustaz. Walladzina yu'minuna bima, tak cukup dah nafas kita, maka hanya dibaca dengan 2 harakat saja. Faham? Faham di sini insya-Allah. Jika faham, maka habis dah bab kita pada 2 bab ini, yakni mad wajib dan mad jaiz munfasil. Alhamdulillah, insya-Allah nanti nota-nota ni semua saya akan bagikan, dan video ni juga saya akan postkan untuk pengetahuan ataupun kelas kita, insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tidak ada, saya habiskan di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.